Bayang di Nasional FM sentiasa di hati. Masanya kita nak berkongsi pelbagai info menerusi rancangan Temu Bual Alpha 10.2 hari ini, yang mana anda juga boleh saksikan secara langsung sekarang di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang dah tengok mungkin dah nampak dah siapa tetamu saya hari ini, dan mungkin ada yang dah kenal dah pun. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersua ya, Doktor. Saya nak raikan tetamu kita yang tak asing lagi, sering kali melontarkan idea-idea pendapat beliau apabila berkaitan dengan ekonomi. Inilah dia Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, seorang penganalisis ekonomi atau merupakan juga seorang pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia di Nilai sana. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey. Okey Doktor, hari ini kita nak cerita tentang menu rahmah. Ya. Yang hangat diperkatakan sejak ia dilancarkan, diwujudkan, mendapat sambutan yang baik, ada yang beri komen yang positif, kan, dan tak kurang juga ada lah tak semestinya mesti ada sikit lah sebanyak komen yang betul, negatif kan. Tapi boleh kita dengan pencerahan daripada doktor ni, kita mulakan dulu topik kita hari ini dengan kita lihat dulu daripada janji kerajaan untuk fokusnya membantu rakyat. Jadi menu rahmah ni adalah salah satu daripadanya lah kan. Untuk menunjukkan betapa kerajaan ni sebenarnya prihatin dengan beban ataupun kos sara hidup yang sedang dilalui oleh rakyat Malaysia sekarang. Jadi adakah menu rahmah ni benar-benar boleh mengurangkan bebanan rakyat? Okey, pertama sekali kita kena bagi tahu lah apa benda menu rahmah ni. Betul. Menu rahmah ni bukan penjual tu nama Rahmah Betul. Kawan cakap cari nama ni Rahmah, kata ada, bukan. Menu rahmah ni sebenarnya ialah menu yang dijual pada harga bawah RM5. So maksudnya ada nasi, ada ayam ataupun ikan proteinnya, dan juga sayur. Okay, tapi dia sebenarnya kan dia bukannya kemestian tau untuk peniaga tu jual pada harga RM5. Dia bukan. Dia maksudnya kerajaan contohnya bagi cadangan untuk buat menu rahmah. Jadi peniaga ada maksudnya inisiatif untuk membuat menu rahmah ni. Untuk RM5 tu sebenarnya tujuannya adalah untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan. Golongan B40, golongan pelajar kan. Kalau dapat dia di extend kepada golongan pelajar dan sebagainya, itu memang bagus. Sebab apa? RM5 sekali makan, ada nasinya, ada ayamnya, ada ikannya, lepas tu ada sayurnya. Baloi sangat dah. Baloi sangat kan. Kita boleh sangat dah tu. Harga sekarang ni kalau kita tahu kan, maksudnya harga barang kan agak tinggi sekarang ni dan sebagainya. Jadi kalau RM5 satu hari tu, kalau tengah hari dan juga malam, RM10. Okey. Kan, RM10. Sebulan baru RM300. Kalau tu. Tapi kalau kita kerja 20 hari je, baru RM200. So, kalau maksudnya kita ada lebihan tau lepas tu. Untuk dibelanjakan untuk benda lain. Seperti untuk bayar benda lain dan sebagainya. Jadi maksudnya dalam konteks ni, memang dia satu inisiatif yang dilaksanakan ataupun dimulakan oleh kerajaan. Tapi yang betul-betul buat ni adalah peniaga. Yang tu saya kena katakan, maksudnya peniaga ni memang dia committed lah dalam bab ni. Maksudnya yang dia orang buat ni adalah satu benda yang boleh membantu rakyat. Okey. Tadi doktor cakap komitmen daripada peniaga tu penting untuk melaksanakan menu rahmah ni, asalkan bawah RM5 lah. Itu definisi dia menu rahmah tu. Bukannya rahmah yang Cik Rahmah kedai rahmah ke? Kau terperanjat Makcik Rahmah ini, tersedak-sedak je ini. Okey, nak meraihkan bantuan rakyat ni kan, komitmen daripada para peniaga ni pastinya sangat penting lah. Kita macam doktor cerita tadi lah, kita sebut je ada ayam, ada sayur, ada lengkap lah RM5 tu. Nampak macam, alah, betul ke menu rahmah RM5 boleh merubah ataupun boleh memberi impak kepada perubahan ekonomi ke arah yang lebih baik, ataupun betul-betul mengurangkan bebanan? Tapi kalau ikut yang doktor kira tadi, memang kurang lah. Memang kurang lah. Baru kalau RM10 kan. Baru RM10 sehari. Sebab yang ni untuk yang pergi kerja kan. Jadi dia pergi kerja, pergi tengah hari tu, lepas tu mungkin sebelum balik tu dia mungkin kerja
extra overtime ke, so baru RM10 sehari. So RM200. So kalau dulu dia belanja mungkin RM10 sekali makan. Sekali makan, yes. Okay, so pagi tengah hari RM10, lepas tu malam pun lebih kurang RM10. Dah RM20. RM20 kali dengan 20 dah RM400. Betul. Itu beza dia. 50% 50% perbezaan dia. 50% dapat dijimatkan kat situ. Okay, daripada RM400 kepada RM200. So 50%. Banyak tu. Banyak. Okay, so maksudnya kita ada lebihan. Jadi maksudnya kuasa membeli dia tu dia dah tambah tinggi lah, maksudnya walaupun kan dia dah boleh beli barangan lain dan sebagainya, ataupun nak bayar untuk keperluan anak ke dan sebagainya. So maksudnya dia ada kelebihan kat situ. Kurang maknanya terasalah bebanan tu berkurang. Berkurang. Dia kena buat kira macam tu, doktor. Dia kena kira. Baru kita rasa pengurangan tu. So dia kena, sebab tu saya selalu cerita kat dalam biasanya kita kena buat bajet. So kalau kita dah tengok kita dah ada bajet tu, tiba-tiba bulan ni kalau pergi makan menu Rahmah ni, maksudnya ada dah lebihan pula kan. So kalau dulu defisit, tiba-tiba dah jadi break even. Maksudnya baru kita boleh rasa impak dia tu kan. Betul-betul ada impak. Okey. Tapi itu memang kelebihan kepada pengguna ataupun kepada rakyat Malaysia. Tapi tidak akan memberikan sikit tekanan lah kepada para peniaga. Ini yang ramai yang akan tersepit sikit lah. Akan tanya kan. Dari segi kos bahan mentahnya kan. Macam mana? Jadi macam ni, kalau kita tengok menu Rahmah ni, dia ni maksudnya dia ni adalah satu inisiatif jangka pendek. Jangka pendek. Kita boleh tengok inisiatif dia sama ada jangka pendek ke jangka panjang, dan sama ada sekarang ni peniaga committed nak bantu. Okey. Tapi adakah ianya boleh terus sustainable? Maksudnya boleh berpanjangan sampai bila nak sampai jual bila RM5 kan? Kan. So sedangkan harga sentiasa meningkat sebagai contohnya. Kat sini maksudnya memang okey. Kalau kita tengok daripada segi positifnya, peniaga mungkin boleh menggunakan ni untuk dia punya marketing strategi. Strategi pemasaran dia. Iaitu kalau kita belajar, maksudnya ini bukan kuliah. Masuk kuliah pula. Masuk kelas. Kalau kita belajar dalam pemasaran kan, kita ada target. Maksudnya kita ada target pelanggan-pelanggan yang kita nak target. So menu Rahmah ni dia ada target dia. Dia dah automatik kalau kita jual menu Rahmah, kita dah ada siapa target pelanggan dia? Siapa target pelanggan kita. So maksudnya dalam target ni kita dah boleh agak dah. So kalau kita nak targetkan yang kumpulan contohnya pelajar atau BB40, so dia orang dia akan cari kedai yang jual menu Rahmah ni. Sebab apa? Kalau target orang-orang yang contohnya T20 ke apakah, dia mungkin tak nak makan yang menu Rahmah, dia nak makan yang berbeza kan. So tapi kadang-kadang kita tak boleh tengok juga pakaian betul. Dah apa ni smart dan sebagainya, pakai kod apa semua, kadang-kadang cari juga menu Rahmah kan. Sebab kita tak boleh tengok luaran dia. Kadang-kadang kita tak tahu apa masalah dia. Kan? Kadang dia ada masalah yang agak yang kita pun tak tahu kan. Jadi dia pun terpaksa juga makan menu Rahmah dan juga membantu juga kan. So sebab masa time COVID tu ada yang B40, yang M40, T20 jatuh B40 kan, T20 jatuh M40, M40 jatuh B40. So kita tak tahu, kita nampak luaran wah macam okey kan, tapi sebenarnya mungkin dia juga mengalami masalah kan. So kat sini memang akan ada impak, tapi dari segi positif side dia boleh jadi marketing strategi. Okay, contoh dia jual menu Rahmah tu ada portion. Okay, ini bahagian menu Rahmah dia. Ada habis, orang tu terpaksa beli menu lain. Ataupun dia memang ada menu Rahmah, okay, tapi ada benda lain juga yang dijual, yang maksudnya bukannya ikut menu Rahmah, menu biasa. Jadi maksudnya dia jadi secara tak langsung lah dia marketing. Kalau kata Maiden kan, Maiden kata itu marketing strategi dia kata. So maksudnya orang datang lah ke sana kan. So itu yang positif side. Yang negatif side tu ialah maksudnya kalau lah contohnya kita nak dia ada berpanjangan kan, kalau kita nak bagi ni menu Rahmah ni kepada RM5 sampai bila-bila ke kan, sebab kita nak bantu golongan B40, golongan pelajar terutamanya kan. So maksudnya kena ada sesuatu yang perlu dilaksanakan dalam jangka panjang. Jangka panjang strategi ni, strategi jangka panjang ni contohnya harga barang meningkat. Kenapa harga barang meningkat? Yang tu kita kena
kena tackle kat situ. Kena cari inisiatif lain. Kena inisiatif lain. Maksudnya kalau dia punya punca dia tu, kita selesaikan punca dia tu. Untuk sustain inisiatif. Untuk sustain tu, untuk supaya dia jadi sustainable. Kalau tak, dia 3 bulan habis. Atau 4 bulan, 5 bulan dia, sebab takkan peniaga nak macam mana nak cover hidup kan. So itu akan ada satu maksudnya perancangan jangka panjang macam mana nak menyelesaikan masalah kenaikan harga barangan, terutamanya daging kan, untuk protein ni ayam, telur kan. So kita ni, Malaysia ni lah sebuah negara kita banyak ekspor kan, tapi kita pun ada import. Tapi nak tahu tak apa yang kita import banyaknya? Kita import makanan banyak. Kita adalah pengimport bersih makanan. Komoditi makanan kita ni, maksudnya kita ni import banyak. So dulu ni sebab apa? Kita kena sejarah juga. Sejarah Malaysia, kita pergi kepada perindustrian dan sebagainya. Jadi pertanian kita dah kurang, dah mungkin kita semua dah orang-orang di kampung semua berhijrah ke bandar, kerja di kilang-kilang dan sebagainya kan. Jadi sekarang ni kita tengok kita punya makanan tu untuk maksudnya pertanian tu agak kurang. Sebab tu kita kena import daripada luar. Okey. Baik, maknanya ada positif juga untuk para peniaga. Saya rasa kalau positif side yang Dr. terangkan tadi tu, dari segi marketing tu, berkekalan juga tu untuk jangka panjang elok juga. Boleh kalau dia gunakan, tapi maksudnya peniaga kena tahulah. Okey, ini adalah dia punya marketing strategi. Maknanya orang akan kenal kedai. Kenal kedai. Itu yang penting. Kedai dia orang kenal lah, maksudnya ini ada menu Rahmah. Tak pergi kedai lain dah. Tapi nama dia bukan Rahmah. Rahman mungkin nama dia. Tapi yang ni kita nak sebut rahmat untuk rakyat. Ya. Okey, semakin hari semakin ramailah. Peniaga ni yang menyertai program Menu Rahmah ni, maknanya dapat sambutan. Yang mereka sendiri mungkin ada rasa tanggungjawab untuk membantu mengurangkan beban golongan B40 ni dari segi kos sara hidup dan sebagainya. Adakah program ni sepatutnya hanya diberikan kepada golongan sasaran saja? Macam kita cakap tadi dah. Betul lah tu. Kadang-kadang dia dah pakai kod dah. Kan? Pakai kod, kasut pun cantik apa semua. Tapi kita tak tahu apa yang sedang berlaku dekat dia kan. So saya rasa open kepada semua. Jadi ada masa kalau dia contohnya dia nampak macam T20. Tapi kalau dia nak rasa juga Menu Rahmah tu. Lagipun kadang-kadang T20 tu pun dia memang nak pun rasa Menu Rahmah. Kan dia nak rasa kan. So bagilah kita buka kan. Kita buka siapa, maksudnya sebab kalau kita nak khususkan sahaja, nak khususkan sahaja menjadi susah juga kepada peniaga. Ya, betul. Kan macam mana dia nak pergi jaga orang, nak masuk kan, tunjuk IC. IC pun belum tentu kata dia ni dia boleh ke tak boleh kan. So kita pun tak ada sistem dan sebagainya. Tapi saya rasa open lah. Kita pun tak tahu apa masalah dia. Kan. Mungkin pakai smart, kerja dah bagus. Yalah, kan apa. Mungkin komitmennya banyak. Komitmennya tinggi tahu, kan. So dia nak jimat kat situ. So boleh je buka. Maknanya Menu Rahmah ni banyak kebaikannya, bukan untuk satu golongan saja. Yang satu lagi kan, kalau kita tengok dalam segi Islamnya, kita memang digalakkan untuk memberi makan golongan-golongan yang tak berkemampuan. Betul. Jadi kalau tak boleh bagi free pun, kan, bagi RM5 tu pun lah. Itu pun dah masuknya dah dapat pahala dah. InsyaAllah lah. Betul kan. Baik, kita sambung selepas ini. Teruskan dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
10.22 hari ini. Kembali juga dapat anda tonton di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati Sekarang. Terima kasih diucapkan kepada Azura, penerbit hari ini, turut membantu menjayakan rancangan Alpha 10.22 hari ini. Baik, tadi doktor dia cakap kalau untuk peniaga tu yang memberi komitmen lah dan bersedia untuk membantu kan menjayakan menu rahmah ini, dan memang dapat sambutan pun daripada para peniaga kerana dapat memberi manfaat juga untuk peniaga sendiri dari segi marketing strategi. Tapi dari segi bebanan untuk kos bahan mentah tu, kalau kita nak sustain ya menu rahmah ni, kena lakukan sesuatu untuk membantu para peniaga ni. Jadi pada jangkaan doktor lah, adakah program ni dapat bertahan lama dengan harga yang sama? Okay. Dia macam ni. Nak bertahan lama tu boleh kalau ada mekanisme yang membuatkan harga barangan rendah. Dapat dikawal lah. Berpatutan lah maksudnya. So maksud peniaga mesti rasa okay, kami boleh buat kan, kami boleh buat RM5 kan, RM3 pun boleh kan, mungkin lah kan. Tapi kita nak harga barangan mentah tu berpatutan. Maksudnya dia orang boleh untung lagi. Okay, sebab apa? Bila kita pakai menu rahmah ni, volume dia mesti tinggi. Selalunya volume tinggi lah kan, orang ramai datang kan. So maksudnya dia punya jualan tu akan tinggi, akan meningkat. Jadi kalau dia boleh dapat volume, memang akan memberikan keuntungan. Okay, tapi kadang-kadang ada setengah tu tak ada volume kan. Tapi macam manakah caranya? Okay, kita mungkin boleh cadangkan lah mungkin kerajaan boleh teliti dan juga mungkin boleh laksanakan. Okay, kita tengok macam mana kerajaan contohnya boleh buat satu industri pertanian ke peternakan ke kan, yang secara besar-besaran. Contohnya dia boleh buat peternakan ayam ataupun lembu ke. Dan sebab apa kita tadi kan saya beritahu kita pengimport bersih makanan. Komoditi makanan terpaksa import bersih, tapi gandum tak boleh lah kita buat sini. Kan gandum memang kita kena import. Melainkan kita ada rumah rumah hijau yang boleh tanam gandum kan. So tapi maksudnya yang macam ikan kan, ikan keli ke, ikan talapia ke, yang tadilah ikan air tawar. Tapi kalau kita boleh buat ikan di dalam laut pun boleh juga. Okay, tapi maksudnya kita tengok contoh negara macam Arab Saudi, Mesir. Dia negara padang pasir. Tapi dia boleh buat untuk perancangan dia daripada tahun 70-an dia boleh buat pertanian. Kan? Dia boleh buat dia punya air tu, dia nak bersihkan air laut tu jadi untuk air minuman dan sebagainya. Jadi contohnya tu contoh. Mesir sebagai contohnya, dia buat aktiviti peternakan ikan air tawar dan ikan laut kan. Jadi dia boleh jadi mula-mula dulu masalah untuk protein, tapi lepas dia dah berjaya dia boleh supply dengan harga yang berpatutan kepada rakyat. Ikan mahal kalau kat sana kan, pada harga yang sangat berpatutan, dan jadi pengeksport pula. So kita nak jadi, kalau contohnya Malaysia pada waktu tersebut kan, kita tengok pada waktu akan datang ni, mana tahu kan dalam 5 tahun ke ataupun 3 tahun ke 4 tahun 5 tahun kita boleh jadi satu negara yang boleh bagi kita punya rakyat protein, contohnya ayam, daging, ikan tu pada harga yang sangat-sangat berpatutan. Sebab kita yang ada keluarkan, sendiri, kita ada sendiri. So maksudnya kita punya security makanan tu cukup, terjamin. Dan kita pula boleh jadi pengeksport pula. Ekspor pula ke negara jiran kita. Kan kita ekspor ke Indonesia, ke Thailand ke dan sebagainya. So kita boleh, kalau kita dapat buat macam tu. Kalau kita dapat buat macam tu, mungkin kita boleh menjadi satu negara yang self sufficient, maksudnya sendiri boleh survive kan. Dan juga boleh jadi negara pengeksport kan. Jadi harga barang mesti akan turun harga untuk contohnya barang-barang tu. So kalau kita ada tu RM5 sampai bila-bila pun boleh buat kan? Boleh buat sangatlah. Sebab harga dia memang berpatutan. Yalah. Berpatutan. Dan peniaga pun ada untung. Kan? Okey, kalau dari segi secara umum lah pada pandangan Prof lah, macam mana impaknya menu rahmah ni kepada ekonomi negara? Okey, dari segi macam ni kita kalau tengok
inflasi, data inflasi ni takut orang tak faham lah. Itulah. Data inflasi ni ialah kita lihat daripada indeks harga pengguna ataupun CPI, Consumer Price Index kan. Jadi kita tengok indeks harga pengguna CPI tu kalau satu dunia ni tinggilah 8.8%. Tinggi. Okey, itu purata. Maksudnya kalau Turkinya sampai 70% dan sebagainya lah. Itu Turki pun sekarang ni tengah dilanda masalah bencana kan, gempa bumi. Kita doakanlah supaya mereka semua selamat dan sebagainya lah, dimudahkan urusannya. Dan itu adalah menunjukkan kenaikan harga di dunia ni memang naik. Tapi yang Malaysia ni kita 3.3 je, itu data tahun lepas. So setahun kita naik 3.3%. Tapi 3.3% tu kita banding dengan 8.8 tu jauh beza tu. Betul. Jauh sangat. Tapi macam mana pun kita terasa. Kan? Walaupun 3.3 terasa kita naik harga tu. Kan kita pun rasa macam nak nangis kita bila harga naik kan. So kita dulu beli dengan harga macam ni, sekarang ni kena beli dengan harga yang lebih kan. So maksudnya kita terasa kan. Walaupun naik, kalau ikutkan indeks harga pengguna tu 3.3 je. Jadi kalau kita tengok kenaikan harga ni adalah sebabkan oleh barangan makanan. Okey. Kan barangan makanan. So barang makanan ni tadi balik-balik kepada yang kita punya tu. Kita punya ayamnya, dagingnya, apanya. Sebab apa? Kita import. Kita import. Daging kita import. Okey, daging kita import kan daripada luar negara. Jadi bila kita import, bila masalah dunia, contohnya masa time masalah di Ukraine dan juga Rusia kan, perang tak sudah-sudah lagi kan. Dia duk perang, kita terasa. Macam mana kita boleh terasa? Sebab kita import kan. Jadi bila kita import daging tadi, so bila diorang perang, so rantaian bekalan makanan tu dah terganggu, dah siapa semua kan. Sebab kita lah efek. Kita efek walaupun jauh negara kita dengan dia tu jauh. Tapi kita efek. Ada sikit lah efek dia, taklah macam negara-negara yang dekat-dekat dia tu. Kan? So masalah dengan gandumnya, dengan ni dan macam-macam masalah. Jadi sebab tu kita nampak punca masalahnya adalah apabila kita memang terpaksa import makanan. Kan? Jadi kita kena buat apa? Kita kena buat apa? Kita tanya dekat pengguna-pengguna kat rakyat Malaysia, agak-agaknya dia orang tahu kot apa kena buat. Kan nanti kan ada yang cakap, takkanlah saya nak kena pergi ternak ayam. Bukan saya nak suruh dia orang ternak ayam ke apa. Tidak. Maksudnya perlu adalah sama ada daripada peringkat kerajaan ke, peringkat peniaga ke, peringkat pengguna ke, kita kena faham apa maksud yang telah saya katakan tadi, dan kita boleh berusaha macam mana kita nak tangani masalah tersebut. Tapi Menu Rahmah ni adalah salah satu daripada inisiatif jangka pendek jugalah yang diperlukan untuk mengurangkan bebanan. Tapi dia jangka pendek je. Dia jangka pendek sebab apa, dia kita kena tengoklah kalau dia boleh bertahan kan. Kalau peniaga boleh bertahan, kita nak dia bertahan lama lah. Tapi bertahan lama tu mesti ada tadilah dengan pengguna kena bantu samalah. Pengguna pun boleh bantu, kerajaan pun kena bantu juga, dan juga peniaga tadi sama-sama kena buat. Okey, kita dah sampai penghujung doktor. Kita ada dah 3 minit lagi. Kejap je. Nasihat ataupun cadangan doktor kepada para pendengar Nasional FM, rakyat Malaysia sendiri, supaya memberi sokongan kepada Menu Rahmah ini berjalan dengan lancar dan dapat meringankan bebanan rakyat. Okeylah, kita macam ni lah. Kita dalam kehidupan kita ni, kita kena sentiasa berfikiran positif. Betul. Kita berfikiran positif dan cuba kita akan benda yang lama tu kita biarkan je. Kan? Tapi apa yang baru ni yang kita nak kena hadapi kan. Jadi kita kena sentiasa berfikiran positif, dan kalau boleh kita ada bajet, kita buat bajet sikit. Kita buat bajet, kita boleh rancang lah. Tapi janganlah terlampau strict dengan bajet kita tu. Macam tu lah. So kadang-kadang kalau macam Menu Rahmah ni dah bagi kita kelebihan tu, kita pandai-pandai kita nak buat bajet lah macam mana. So dah ada lebih kan. So mana kita nak kena buat, kalau nak masuk simpanan ke tu, kan, masuk ASB ke, nak apa ke, so boleh dilaksanakan, dimanfaatkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak doktor perkongsian pada hari ini. Mungkin kita boleh bersuara lagi untuk cerita lain pula nanti doktor ya. Ya, boleh, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam perpaduan.
Ancaman dan serangan cyber berupaya menyebabkan berlakunya pelbagai insiden, antaranya ketirasan data, kecurian maklumat peribadi, pencerobohan, penggodaman, penipuan dalam talian serta skam, buli cyber dan sebagainya. Insiden sebegini berlaku disebabkan penggunaan teknologi dan internet yang tidak selamat tanpa amalan terbaik yang sewajarnya. Justru, isu keselamatan cyber perlu diberi perhatian oleh semua pihak termasuk individu pengguna internet. Sempena sambutan Hari Keselamatan Internet 2023, saya menggesa semua pengguna internet untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati ketika berada di alam cyber sewaktu menggunakan internet, media sosial dan lain-lain aplikasi. Gunalah kemudahan teknologi ini dengan positif, berhemah dan penuh tanggungjawab bagi mewujudkan komuniti cyber madani. Selamat Hari Keselamatan Internet 2023. Sentiasa bijak, sentiasa selamat, bersama-sama ke arah kesejahteraan cyber. Yang berhormat Tuan Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia. Nasional FM, sentiasa di hati.